Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini Cikgu Zul akan meneruskan pembelajaran sains tingkatan 3 bagi bab 5 termokimia. Dan dalam bab ini kita akan fokus kepada tindak balas endotermik dan eksotermik. Kedua-dua ini adalah tindak balas kimia. Okey, sebagai permulaan kita lihat dulu apakah definisi termokimia. Okey, termokimia ialah perubahan haba yang berlaku semasa tindak balas kimia. Tindak balas kimia ini ialah apabila kita membuat pemanasan terhadap logam ataupun mungkin kita membuat campuran dua jenis sebatian, dan menghasilkan sesuatu sebatian yang baru, dan itu adalah contoh ya tindak balas kimia. Dan berlaku perubahan haba apabila proses itu berlaku. Contohnya mungkin haba bertambah ke persekitaran, dibebaskan ke persekitaran, ataupun haba diserap. Okey, jadi dua kaedah inilah yang menyebabkan perubahan haba. So hasilnya mungkin akan menjadikan persekitaran tempat itu panas atau lebih sejuk. Okey, sebelum cikgu cerita details tentang perubahan haba ini, endotermik dan eksotermik ini, cikgu nak uraikan ataupun cikgu nak buat sedikit ulang kaji bagaimanakah kita nak membezakan sama ada proses tersebut melibatkan penyerapan haba ataupun pembebasan haba. Kita telah pun mempelajarinya ketika tingkatan 1. Mari kita ulang kaji. Okey, ini ialah kaedah untuk mengingat dan mengulang kaji konsep penyerapan dan pembebasan haba. Okey, cikgu mulakan dengan zarah-zarah, susunan zarah bagi pepejal. Ini adalah pepejal. Okey, dan kita pun tahu pepejal disusun dalam keadaan rapat. Okey, jadi memedai kalau kita lukis 9 zarah ya. Okey, so ini adalah susunan zarah-zarah dalam bentuk pepejal yang bergerak secara rawak. Okey, seterusnya ialah cecair. Bagaimana anda nak melukis cecair? Cecair ialah wujud dalam keadaan bersentuhan dan dia bergerak secara menggelungsur. Iaitu kita boleh katakan secara mengalir. Okey, dan seterusnya ialah gas. Ini adalah 3 fasa yang penting, dan gas dalam keadaan susunan yang menjauhi antara satu sama lain dan bergerak secara rawak. Okey, jadi sekarang ini cikgu nak terangkan proses yang melibatkan perbezaan ataupun perubahan fasa. Okey, daripada pepejal ke cecair, kita boleh katakan ia sebagai proses peleburan. Okey, peleburan. Okey, sementara daripada cecair, air nak berubah menjadi ais, kita sebut sebagai pembekuan. Okey. Manakala ais kepada cecair melebur. Okey, seterusnya cecair. Contohnya ialah air yang berubah menjadi gas, contohnya menjadi wap air, iaitu proses pendidihan. Kita sering mendidihkan air kan? Okey, so pendidihan. Dan satu lagi mungkin juga adalah penyejatan. Contohnya kalau air kita letakkan di bawah sinaran matahari, okey, jadi dia akan meresap sehinggalah air di dalam baldi ataupun bekas kita menjadi berkurang. Okey, sebaliknya apabila gas iaitu awan, okey, berubah menjadi cecair iaitu hujan. Hujan. So itu melibatkan proses kondensasi. Okey. Hujan, kondensasi. Mudah je kan? Okey, seterusnya daripada gas iaitu awan berubah menjadi pepejal iaitu salji, snow. Awan kepada snow. Ini kita sebut sebagai pemejal wapat. Okey, pemejal wapat. Ataupun sublimation in English. Okey, ataupun daripada pepejal iaitu aiskrim yang kita bawa keluar ke tempat yang panas, kemudian kita boleh nampak ada wap-wap dia berubah menjadi gas, iaitu proses pemejal wapan juga. Tetapi ianya berbeza daripada segi
proses penyerapan ataupun pembebasan haba. Nanti kita terangkan. Okey, dah siap nama-nama proses. Jadi cikgu nak teruskan dengan haba diserap ataupun haba dibebaskan. Okey, untuk peleburan ya. Proses ini daripada ais berubah menjadi air, proses dia panas. Jadi proses itu memerlukan haba. Okey, jadi haba itu diserap. Haba diserap kerana proses itu memerlukan haba untuk memanaskan ais. Serap. Okey, serap ya. So kat sini cikgu tulis haba diserap. Bila diserap maksudnya kita perlukan haba. Okey, tapi sebaliknya daripada air nak berubah menjadi ais, iaitu proses itu sejuk ya, betul kan? Okey, jadi bila sejuk kita tak perlukan haba. Jadi haba dibebaskan. Kita pindahkan keluar daripada air tersebut supaya kita nak sejukkan ais. Jadi ini haba dibebaskan. Okey, bebaskan. Jadi dia adalah sejuk. Okey, objek itu sejuk. Tetapi bila haba dibebaskan, persekitarannya menjadi panas. Okey, seterusnya adalah cecair. Air kepada wap air ataupun steam. Jadi proses ini panas. Dia memerlukan haba untuk masuk ke dalamnya. Okey, jadi haba diserap. Sementara kalau awan menjadi hujan, proses itu tidak memerlukan haba. Jadi haba dibebaskan. Okey, daripada gas ini ya, daripada gas berubah menjadi pepejal, iaitu daripada awan menjadi snow. Okey, salji, proses itu juga tak memerlukan haba. Jadi haba dibebaskan. Sementara daripada aiskrim berubah menjadi wap. Okey, so ini panas, jadi haba diserap. Okey, dan ini adalah proses penyerapan dan pembebasan haba. Apabila haba diserap, haba diserap, jadi bahan itu lebih sejuk, tetapi persekitarannya menjadi bila haba diserap, jadi haba diambil dan bahan itu menjadi panas, tetapi persekitarannya menjadi lebih sejuk sebab haba diserap ya. Okay, tetapi kalau haba dibebaskan, okey, keluar, jadi bahan itu lebih sejuk, tetapi persekitarannya menjadi lebih panas kerana haba telah dibebaskan ke persekitaran. Okey, cikgu harap clear untuk ulang kaji kita ni. Jadi cikgu teruskan dengan termokimia ini. Okey, jadi tindak balas ini melibatkan dua jenis, iaitu endotermik dan eksotermik. Okey, kita mulakan dengan endotermik dulu. Okey, endotermik adalah endo bermaksud dalam. Okey, dan termik adalah haba. Jadi di dalam ini memerlukan haba. Okey, jadi apabila dalam perlukan haba, endo under dalam, okey. Okey, jadi haba ini diambil masuk ke dalam bahan ini. Dalam bahan. Jadi haba dimasukkan. Jadi persekitaran ini kekurangan haba. Kerana haba semuanya dimasukkan ke dalam bahan. Jadi persekitaran akan menjadi lebih sejuk. Kerana haba lebih rendah di persekitaran. Tetapi di dalam pula haba adalah lebih tinggi. Okey? Kerana haba diambil. Berbeza dengan exothermic. Exo bermaksud luar. Exo. Okey? X. In English kita biasa sebut, nak senang ingat exo. Exo. Dan senang exit. Oh, okey. Mudah nak ingat kan? Jadi exo luar. Bila luar maksudnya haba dibebaskan keluar. Jadi bila haba dibebaskan keluar, haba di persekitaran akan lebih tinggi. Jadi persekitaran akan lebih panas. Okey, ini yang cikgu bulatkan ini adalah untuk persekitaran. Okey, surrounding tindak balas kimia tersebut. Okey, jadi cikgu nak teruskan dengan tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Okey. Sekarang kita akan teruskan
dengan perbezaan antara endotermik dan tindak balas eksotermik. Okey. Kita mulakan dengan apakah perbezaan yang pertama? Endotermik ialah penyerapan haba dari persekitaran. Contohnya, jika ini ialah objek tersebut, jadi haba diserap masuk ke dalam bahan tersebut daripada persekitaran. Berbanding dengan eksotermik, iaitu tindak balas ini melibatkan pembebasan haba ke persekitaran. Maksudnya haba dikeluarkan daripada bahan itu ke persekitaran. Jadi persekitaran akan menerima haba yang lebih banyak dan persekitaran akan lebih panas. Sebab tu cikgu gunakan warna merah. Dan ini pula menyerap haba. Jadi persekitaran mengalami kekurangan haba. Jadi persekitaran akan lebih sejuk. Dan cikgu gunakan warna biru. Mudah nak ingat kan? Okey, seterusnya ialah endotermik menurunkan suhu persekitaran. Okey, dan persekitaran luar dia menjadi lebih sejuk. Berbanding dengan eksotermik yang dia meningkatkan suhu persekitaran. Okey, kerana membebaskan haba. Jadi persekitaran luar lebih panas. Okey, jadi perubahan tenaga, daripada segi konsep konteks tenaga. Jadi untuk endotermik, daripada tenaga haba berubah menjadi tenaga kimia. Okey, maksudnya kita ambil tenaga haba ke bahan tersebut. Okey, dia akan berubah jadi tenaga kimia dalam bahan tersebutlah. Berbeza dengan eksotermik, daripada tenaga kimia dalam objek membebaskan tenaga haba ke persekitaran. Okey. Jadi kita tengok graf dia. Ini adalah graf bagi menunjukkan perbezaan endotermik dan eksotermik. Okey, kita mulakan di sini ya. Okey, bagi endotermik, bahan tindak balas. Okey, bahan tindak balas cikgu guna TB saja ya. Okey, tenaga di dalam bahan adalah lebih rendah berbanding dengan tenaga di dalam hasilnya. Okey, ini kerana kan cikgu cakap tadi haba diserap. Jadi bahan ini dia mengalami penyerapan haba dan menerima haba. Jadi hasilnya haba adalah lebih tinggi. Ini adalah peningkatan haba. Okey? Okey, jadi dalam tenaga dalam hasil adalah lebih tinggi, tetapi persekitaran haba lebih rendah dan lebih sejuk bagi persekitaran. Sebab persekitaran adalah tak sama dengan hasil dan bahan tindak balas tersebut ya. Okey, berbeza dengan ekso. Okey, untuk ekso, bahan tindak balas okey, mengandungi haba tenaga yang banyak. Okey, tenaga yang banyak. Okey, kemudian tenaga haba ini dibebaskan ke persekitaran. Jadi persekitaran jadi lebih panas. Okey, dan untuk hasil pula haba adalah lebih rendah sebab dah dibebaskan ke persekitaran. Okey, jadi kita boleh lihat di sini ya, jumlah tenaga bagi bahan hasil bagi tindak balas endotermik adalah lebih tinggi berbanding dengan jumlah tenaga bagi bahan tindak balas. Tetapi hasil akhirnya persekitaran hasil tersebut adalah lebih sejuk. Okey, berbanding dengan eksotermik, kandungan tenaga dalam bahan adalah lebih tinggi berbanding tenaga dalam hasil tindak balas. Tetapi hasil tindak balas ini kerana tenaganya telah ditransferkan, dipindahkan menjadi tenaga haba. Jadi hasil tersebut menjadi lebih panas. Okey. Jadi hasil tindak balas bagi endotermik adalah lebih sejuk persekitarannya kerana menjadi tenaga kimia. Manakala bagi eksotermik, hasil tindak balasnya adalah lebih panas kerana tenaga haba dibebaskan keluar. Okey, untuk mudah ingat tentang jadual graf ini ya. Okey, cikgu ada kaedah yang paling mudah. Jadi awak ingat ya, begini. Kita buat satu naik, maintain, turun. Okey, dan ni cikgu belah dua. Okey, index. Senang nak ingat index.
Inex bermaksud kalau naik dan hasil adalah lebih tinggi tenaganya. Ini adalah graf tenaga ya. Okey, jadi ini adalah proses endotermik. Manakala jika bahan tenaga dalam bahan adalah lebih tinggi daripada hasil dalam bahan, itu kita sebut sebagai exothermic. Okey, lebih mudah. Inex. Betul kan? Okey. Cikgu nak teruskan dengan ini. Exo dan endo. Okey. Okey, kita boleh nampak di sini ya. Exo haba keluar. Merah dan anak panas semuanya keluar. Ini bermaksud dia membebaskan haba. Jadi haba di persekitaran ini kita akan rasa lebih panas. Okey. Manakala bagi proses endotermik, haba diserap. Okey, proses itu perlukan haba. Dia memerlukan haba untuk buat proses itu. Tetapi jadi hasilnya haba di persekitaran adalah lebih rendah. Suhu berkurang jadi lebih sejuk. Warna biru. Okey. Okey. Now cikgu nak tunjuk beberapa contoh proses. Iaitu pengawatan besi. Okey. Dan ini melibatkan proses exothermic. Kerana persekitarannya akan lebih panas. Seterusnya adalah penyejatan daripada penyedaian baju, pakaian yang basah. Jadi ini adalah proses endothermic. Okey, seterusnya ialah pendidihan air, yang mana untuk mendidihkan air, haba perlu diserap. Okey, daripada api masuk ke dalam cerit ni. Jadi bila haba diserap, persekitaran akan mengalami kekurangan haba dan menjadi lebih sejuk berbanding dengan di dalam air di dalam cerit ini ya. Okey, seterusnya ialah pack sejuk. Pack sejuk yang kita gunakan untuk oleh ahli sukan. Okey, yang mana kalau kita tekan atau kita goncang, jadi dia akan menghasilkan persekitarannya sejuk di sekeliling pack ini. Okey. Dan seterusnya ialah memasak kek, yang mana untuk memasak kek, haba perlu diserap oleh kek ke dalam oven ini. So bila haba diserap, jadi persekitaran adalah lebih sejuk kerana kurang haba kan dah masuk ke dalam kek. Okey. Jadi ini juga adalah proses endothermic. Okey, nampak? Okey. Seterusnya ialah proses hujan. Okey, hujan kita tahu ya, proses ini ialah melibatkan pembebasan haba ke persekitaran. Okey, dah bebaskan haba barulah boleh jadi hujan. Jadi ini adalah proses exothermic. Persekitarannya akan lebih panas. Okey, seterusnya ini ialah hot pack panas. Okey, tadi sejuk, ini panas. Yang mana ini sesuai kalau kita nak letak pada pesakit ataupun mangsa ya yang sakit. Jadi untuk memudahkan pelancaran darah, jadi ini menghasilkan haba, membebaskan haba ke persekitarannya yang menjadikan dia jadi lebih panas. Jadi ini juga adalah exothermic. Okey, exothermic. Kita buat pembahagian lah kan, barulah nampak jelasnya. Okey, okey, seterusnya ialah fotosintesis. Okey, fotosintesis menyerap tenaga. Mana datangnya tenaga? Tenaga daripada cahaya matahari. Jadi, tenaga daripada cahaya matahari diserap oleh tumbuhan. Jadi, persekitaran akan lebih sejuk dan ini adalah proses endothermic. Okey, seterusnya ialah api. Okey, dan api ini membebaskan haba ke persekitaran. Contohnya kalau kita duduk dekat hutan, sejuk waktu malam, jadi kita pasang unggun api. Kita rasa dan kita mengelilingi, kita duduk mengelilingi api dan kita boleh rasa haba daripada api kan. Jadi haba dibebaskan ke persekitaran. Jadi ini adalah exothermic. Okey. Jadi ini adalah contoh-contoh proses yang melibatkan exothermic dan proses-proses melibatkan endothermic. Okey, seterusnya cikgu nak teruskan dengan eksperimen. Okey, kita pindahkan dulu. Baik, seterusnya cikgu akan teruskan dengan eksperimen bagi termokimia. Okey, kita dapat lihat di sini ya, ada dua
kaedah eksperimen yang kita akan lakukan. Yang pertama adalah campuran natrium hidroksida hablo, okey, bentuk serbuk. Kita campurkan bersama dengan air suling. Sebelum itu, kita ukur dahulu suhu awal menggunakan termometer, suhu awal air suling sebelum kita campurkan hablo natrium hidroksida. Okey, dan begitu juga untuk yang kedua, kita ukur dahulu suhu bagi air suling menggunakan termometer sebelum kita menambahkan 1 spatula aluminium klorida. Jadi satu spatula natrium hidroksida dan 1 spatula aluminium klorida dicampurkan ke dalam air suling. Okey, seterusnya kita akan ukur suhu setelah campuran dilakukan. Okey, ini adalah bacaan yang kita boleh dapati. Okey. Untuk natrium hidroksida dan air suling, suhu awalnya ialah 31 dan suhu akhir ialah 39. Okey, jadi perubahan suhu yang terlibat di sini ialah sebanyak 8 darjah Celsius. Okey, tapi dalam keadaan positif. Okey, sebab dia bertambah sebanyak 8 darjah Celsius. Jadi, kita dapat lihat di sini akibat penambahan suhu, jadi dinding luar ini kita akan dapat rasa lebih panas. Di sini, kalau kita pegang cawan ini, kita akan rasa lebih panas. Okey, jadi kalau lebih panas, ini adalah tindak balas exothermic. Kerana lebih panas, exo. Okey, seterusnya ialah aluminium klorida. Tambah dengan air suling. Suhu awal 31 sama, okey. Dan suhu akhir dia kita dapati 27 darjah Celsius sahaja. Jadi perubahan suhu yang terlibat di sini ialah sebanyak 4 darjah Celsius. Berkurang. Okey. Jadi dinding luar cawan polistiren ini kita akan dapat rasa lebih sejuk. Okey, dan apabila suhu persekitaran lebih sejuk, bermaksud ini adalah tindak balas endothermic. Okey. Seterusnya, mudah je kan? Natrium hidroksida, exothermic, aluminium klorida, endothermic adalah eksperimen yang kedua. Okey. Okey, eksperimen yang seterusnya ialah yang melibatkan campuran antara natrium karbonat dan asid hidroklorik. Natrium karbonat ini biasanya digunakan dalam pembuatan soda ataupun untuk pembuatan kaca atau juga untuk menetralkan kesan klorin di dalam kolam renang, swimming pool. Okey, seterusnya ialah natrium hidrogen karbonat dicampurkan dengan asid hidroklorik. Natrium hidrogen karbonat biasanya digunakan sebagai dalam pembuatan roti, kek, iaitu baking soda. Okey. Jadi, kedua-dua ini dicampurkan ke dalam asid hidroklorik. Okey, sebelum itu suhu diambil. Okey, jadi haba bagi natrium karbonat tanpa hidrogen, natrium karbonat dan asid hidroklorik, kita akan dapat haba persekitaran adalah meningkat. Okey, meningkat. Dan suhu persekitaran juga meningkat. Okey, kita gunakanlah perkataan haba dibebaskan. Okey, ini the best lah. Okey, jadi haba dibebaskan, kita gunakan pen warna merah. Jadi dibebaskan ke persekitaran. Okey, jadi tindak balas ini ialah exothermic. Okey, berbanding dengan natrium hidrogen karbonat, iaitu untuk baking soda untuk buat kek. Okey, jadi kita tambahkan, jadi haba akan diserap. Okey, jadi suhu persekitaran akan, haba diserap masuk ke dalam. Jadi suhu persekitaran akan menurun. Jadi persekitaran akan lebih sejuk. Jadi ini adalah tindak balas endothermic. Okey, mudah saja kan? Okey, dan yang terakhir sekali, contoh terakhir cikgu nak tunjuk adalah aplikasi bagi tindak balas termik. Okey, ini kita biasa lihat bagi untuk welding.
Okey, kita akan nampak keluar percikan-percikan api di persekitaran. Okey, jadi haba akan dibebaskan. Okey, haba dibebaskan dan suhu persekitarannya akan jadi lebih panas. Jadi dia meningkat dan jadi lebih panas. Okey, panaslah. Okey, jadi tindak balas ini adalah tindak balas eksotermik. Okey, bagi tindak balas termit ini ya, ia adalah melibatkan campuran ferium 2 oksida. Okey, ferium 2 oksida kita tambahkan dengan aluminium. Okey, so kita akan dapat hasilnya ferium tambah dengan aluminium oksida. Okey, dan inilah hasilnya. Kita akan rasa lebih panas. Jadi tindak balas termit ini memerlukan ferium oksida dan juga aluminium. Okey, dan yang terakhir sekali, kita dah pelajari eksperimen ini dalam bab sebelum ini, bab spherical aktifan logam. Okey, bagi kalsium karbonat, iaitu daripada batu kapur, okey, yang dipanaskan, jadi dia akan menghasilkan, membebaskan gas karbon dioksida. Okey, dia akan menghasilkan kalsium dan juga gas karbon dioksida. Kalsium, okey, yang mana ia akan mengeruhkan air kapur. Jadi proses ini sebenarnya melibatkan penyerapan haba. So haba diseraplah. Okey, penyerapan haba. Okey, suhu persekitarannya bila haba diserap. Okey, di sini. Maaf. Okey, haba diserap kan di sini Okey, diserap sebab kita panaskan. Jadi bila ada api, jadi haba diserap daripada api, jadi suhu persekitaran dia akan menjadi menurun dan menjadi sejuk. Okey, jadi tindak balas ini adalah tindak balas endotermik. Okey, dah siap. Okey, mudah saja untuk endotermik dan eksotermik ini kita nampak dengan lebih jelas. Okey, daripada eksperimen-eksperimen dan juga contoh-contoh yang telah cikgu bagi. Moga bermanfaat dan sampai sini saja dulu. Okey, jangan lupa like dan subscribe video ini. Jumpa lagi.